Pecahan adalah bahagian daripada satu. Pecahan adalah bahagian yang sama besar. Pecahan adalah mudah. Ini setengah kek. Jom makannya sebagai juadah. Kek itu ada dua bahagian untuk menjadikannya satu. Pecahan. Bagaimana kita baca dan tulis pecahan? Tulis bahagiannya di atas, seterusnya lukis satu garisan dan tulis pecahan keseluruhan di bawah. Pecahan. Nombor di atas ialah pengangka, nombor di bawah ialah penyebut. Pecahan. Ingat atas untuk pengangka. Pecahan. Ingat bawah untuk penyebut. Sekarang baca ini. 1/2. 1/3. 1/4. 1/6. 1/8. Pecahan adalah bahagian daripada satu. Pecahan adalah bahagian yang sama besar. Okey, tengok betul-betul slide yang cikgu sediakan. Okey, untuk pecahan ni sebenarnya adalah daripada satu objek kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Itu namanya pecahan. Okey, sekarang ni cikgu akan ajar dekat slide cikgu ada dua nama pecahan. Yang pertama pecahan wajar yang kamu tengok dekat skrin ni. Satu pecahan wajar dan yang kedua pecahan tidak wajar. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu fokus kepada pecahan wajar. Okey, kenali pecahan tak wajar. Apa itu pecahan wajar? Pecahan wajar ialah satu pecahan di mana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, tengok contoh yang cikgu bagi. 3/5, 1/2, 2/7. Yang bahagian atas nama dia adalah pengangka. Yang bahagian nombor yang kat bawah itu adalah penyebut. Dalam perkataan, kamu tengok dekat bawah tu cikgu ada tulis 3/5. Bacaan dan ejaan dia macam tu. Dia kena sebut dalam perkataan 3/5. 1/2. 2/7. Okey, itu adalah pecahan wajar. Di mana kamu tengok nombor yang pengangka tu, nombor yang atas sekali tu adalah lebih kecil daripada nombor kat bawah. Okey, kalau kamu jumpa pecahan nombor atas dia adalah kecil dan nombor bawah dia adalah besar, itu namanya pecahan wajar. Okey, bahagian atas kita namakan pengangka, yang nombor kat bawah kita namakan penyebut. Boleh Okey, senang sangat. Yang ingat kat atas nama dia pengangka, yang kat bawah penyebut. Pastikan pengangka adalah lebih kecil daripada penyebut. Itu namanya pecahan wajar. Okey, ingat dalam perkataan kena sebut macam tu. 3/5. Simbol dia ni 3. Simbol yang tolak ni kat bawah tu per. Nombor tu sebut nombor biasalah. 5. 3/5. 1/2. Cikgu tegaskan per tu jangan tinggal. Kalau pecahan kena ada sebut per. Tak ada, bukan simbol tolak. 2/7. Boleh Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Pengangka. Pengangka ni nombor yang ke atas. Okey, faham pengangka kamu tengok. Pengangka ni nombor yang ke atas. Okey, apa dia kata nombor pengangka ni? Pengangka ni nombor yang berada di atas ataupun bahagian yang dilorekkan. Okey, sekejap lagi kamu jumpa bahagian yang dilorekkan. Okey, pengangka boleh jadi satu ataupun nombor lain mengikut bilangan kawasan yang dilorekkan. Okey, boleh jadi satu ataupun nombor lain selain daripada nombor satu mengikut jumlah bilangan kawasan yang dilorekkan. Okey, faham Seterusnya kita kenali penyebut pula. Okey. Untuk penyebut, nombor yang kat bawah dia. Nombor penyebut ialah nombor yang berada di bawah ataupun kesemua bahagian yang ada.
Maknanya kalau pecahan tu semua bahagian yang kamu agihkan. Contohnya kalau satu sebiji buah tembikai, kalau kamu belah dua, jadikan dua bahagian, itu penyebut. Jadi dua bahagian, satu, dua. Yang pengangka tadi bahagian yang kita lorekkan. Penyebut ni yang kita bahagikan berapa-berapa bahagian. Contohnya kat bawah tu, kalau yang pertama hijau, satu bahagian, tak ada pembahagian, tak ada pecahan. Yang kedua yang merah tu 1/2, dua bahagian. Yang dua bahagian tu adalah penyebut. Yang ketiga, 3 bahagian, 3 itu penyebut. 4 bahagian, 4 itu penyebut. 5 bahagian, 5 nombor penyebut dia. Okey, boleh. Penyebut ni adalah bahagian yang kita pecah-pecahkan. Okey. Okey, ini petak pecahan. Pecahan yang pertama, kotak yang pertama tak ada pecahan. Jadi tunggal lah, jadi satu objek. Okey, kotak yang kedua, cikgu pecahkan kepada dua bahagian. Dua bahagian, pengangka dia satu, cikgu warnakan satu warna merah. Dan bahagian yang cikgu bagikan adalah dua. Jadi sebutan dia adalah 1/2. Okey. Sama juga dengan yang petak yang ketiga. Ada cikgu bagikan kepada 3 bahagian. Cikgu warnakan satu bahagian yang ni, warna coklat ni. Jadi nama dia adalah 1/3. Okey. Petak yang keempat ni, okey, cikgu pecahkan kepada 4 bahagian. Dan cikgu lorekkan warna kelabu ni kat ujung sekali ni. Jadi cikgu lorekkan satu. Jadi 1/4. Betul kali. 1/4 untuk gambaran tersebut. Okey. Yang kelima, cikgu pecahkan kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penyebut dia adalah 5. Manakala pengangka, cikgu lorekkan satu kotak. Nama dia adalah 1/5. Boleh Okey, begitulah seterusnya mengikut bahagian yang cikgu dah bahagikan. Ada 6 bahagian, ada 7 bahagian, ada 8 bahagian dan ada 9 bahagian. Boleh Okey. Seterusnya, yang ni separuh. Contohnya kamu tengok pizza. Cikgu baca dulu Satu benda atau objek dipotong kepada dua bahagian yang sama besar. Nama dia adalah 1/2. Contoh pizza dekat sebelah ni. Pizza ni berbentuk bulat. Jadi cikgu belah tengah-tengah bagi sama banyak. Nama dia adalah 1/2. Kalau cikgu bagi tak sama banyak, cikgu tak boleh buat pecahan macam tu sebab pecahan dia tak sama banyak. Okey, untuk pembahagian pecahan ni, pastikan kotak ataupun bahagian yang kita nak agihkan tu, nak pecahkan tu mesti sama besar. Kalau tak sama besar, itu bukan namanya pecahan. Boleh Ingat tu. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau pecahan yang tidak sama besar, itu bukan namanya pecahan. Pastikan pecahan yang kamu nak tulis, yang kamu nak sebut, pastikan bahagian yang dipecahkan mesti sama besar. Betul, Muhammad Khalis. Okey. Yang ni suku pula. Satu benda atau objek dipotong kepada 4 bahagian yang sama besar. Nama dia 1/4. Contoh sama juga sebiji pizza. Cikgu bahagikan kepada 4 bahagian. Dan cikgu ambil satu bahagian. Satu bahagian cikgu ambil tu nama dia 1/4. Faham Ataupun bahagian cikgu ambil tu nama dia suku. Perkataan suku. Yang ni penting untuk topik pembelajaran jam dan waktu. Yang kalau nak senang, tengok muka jam. Tengok jam kat rumah berbentuk bulat. Kalau sampai nombor 5 nanti tak tahu suku tu, tanya mak ayah, tanya abang kakak kamu. Boleh Okey. Seterusnya penyebut. Yang ni penyebut dia 2. Kita akan belajar penyebut ni nombor yang kat bawah tu. Berapa bahagian cikgu pecahkan. Contoh, ada kotak merah dengan kotak hijau. Cikgu pecahkan kepada 2. Dan cikgu warnakan satu warna merah. Nama dia 1/2. Ataupun separuh. Kotak yang cikgu bagikan tu mesti sama besar. Ataupun yang kat bawah ni 2/2.
di mana cikgu warnakan semua kotak. Nama dia 2/2 ataupun 1. Jumlah dia 1. Okey, yang ni penyebut dia 3. Sama juga, penyebut 3, penyebut 4, penyebut 5, cikgu bahagikan kepada pecahan-pecahan, bahagian-bahagian, lepas tu cikgu lorekkan. Contoh yang pertama, cikgu lorekkan warna kuning, nama dia 1/3. Yang kat bawah, cikgu warnakan 2 kotak, jadi 2/3, betul. Okey, seterusnya kat bawah ni, cikgu lorekkan semua kotak. Jadi, 3 bahagian cikgu warnakan daripada 3 kotak. Jadi 3/3. Bagus. Okey, seterusnya sama juga dengan penyebut keempat. Pastikan kamu tulis, boleh sebut 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4. Okey. Faham Okey, kalau tak faham lagi, cuba ulang tengok yang tajuk yang daripada depan sekali. Macam mana kita nak lebih faham pasal tajuk pecahan ni. Okey, untuk latihan, cikgu akan lampirkan satu ada kerja rumah. Kamu cuba buat. Senang sangat. Kamu warnakan, kamu sebutkan dan kamu kena pasti sama ada itu adalah pecahan wajah. Macam mana berhasilnya pecahan wajah itu. Boleh? Okey. Cikgu harap kamu cuba buat dulu. Selamat mencuba. Kalau ada masalah, boleh tanya mak ayah kamu. Okey lagi. Kalau tak ada jawapan juga daripada mak ayah kamu, boleh rujuk cikgu lah. Boleh telefon cikgu, boleh WhatsApp cikgu dan dapatkan maklumat terkini daripada cikgu. Okey, itu sahaja cikgu. Lembaran kerja 3. Sudah. Tulis dan sebut pecahan yang telah diberikan. Nombor pecahan contoh 1/2. 1/4. Stop dah.